أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون صدق الله العظيم. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam sesuai dengan fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Surah Rum ayat 30. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke majlis pelancaran Alia Malaysia, a brand that connect. Bersama-sama dengan kita pada hari ini yang pastinya kita bersiaran secara langsung daripada studio siar Saat Ini Ada Rasa, yang mana siar adalah platform stream milik anak tempatan yang mempunyai beratus filem tempatan dari tahun 1970-an. Jadi layari siar.my untuk melanggan. Kita nak ucap selamat datang sekali lagi kepada anda semua yang sedang menonton pada ketika ini. Kita bersiaran secara langsung melalui media sosial Alia Malaysia, dan yang pasti kita ada tetamu-tetamu istimewa yang kita bawakan juga pada hari ini sempena pelancaran Alia Malaysia. Banyak benda yang kita nak kongsikan dan pastinya ada sesuatu yang luar biasa yang akan kita kongsikan kepada anda seketika nanti. Dan kita nak memperkenalkan co-founder ataupun kita panggil sebagai co-partner Alia Malaysia. Saya rasa memang tak asing lagi dekat negara kita ni. Kita nak menjemput dan mempersilakan, kita ada yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Don Daniel Don Biajid, dan juga kekasih hati beliau yang berbahagia Dr. Husna Muhammad Zahri. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Azhar, apa khabar Azhar? Alhamdulillah sihat Ustaz. Sihat Ustaz? Alhamdulillah Azhar. Ya. Sebagai mukadimah awal, ni bulan Rabiul Awal. Ya Ustaz. Seeloknya kalau kita boleh selawat sedap juga Azhar. Bukan senang nak sparring partner ha. Boleh ya? Boleh Ustaz, saya yakin. Bawa satu, tarik satu Azhar, tarik satu. Allah Akbar. Sama-sama Ustaz. Sama-sama, hantam dulu aku masuk. Baik, insya-Allah. Bismillah. Salatun bisalamil mubini linuqtatit ta'yini ya gharami salatun bisalamil mubini linuqtatit ta'yini ya gharami. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. InsyaAllah itu dia. Ya Ustaz. Okey. So terima kasih, saya sebagai rakan untuk Alia Malaysia ini, saya mengucapkan jutaan terima kasih dululah kepada Azhar kerana sudi join, dan juga kepada semua yang terlibat daripada rakan-rakan yang berada di belakang tabir, betul ya? Saya sepatutnya panggil isteri saya Ustaz.
Adinda tersayang Ustaz. Dinda lah, Dinda. Baik Ustaz nampak berseri hari ni Ustaz bila Ustaz bersama dengan isteri tercinta Ustaz. Tak, dia berseri dia lain macam. Baik Ustaz, tapi nak tanya Ustaz lah. Mungkin nak tanya Ustaz dengan Dr. Husna lah. Mungkin Ustaz terlebih dahulu. Bila sebut berkenaan dengan Alia Malaysia ni terkait dengan pakaian kita kata aksesori wanita yang mana tudung signifikan dan juga sinonim untuk wanita. Tapi nak tanya kepada Ustaz lah, kenapa Ustaz menerima tawaran kerjasama dengan Alia ni? Macam nampak macam lain pula Ustaz tiba-tiba. Silakan Ustaz. Boleh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad Ibni Abdillah wa ala alihi wasahbihi wa man walah. So terima kasih kepada Azhar, semoga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, ditetapkan iman. Amin. Dan kepada semua yang menonton, pertama sekali rakan ahli panel saya. Macam mana keadaan rumah tadi? Okey semua? Alhamdulillah sebelum keluar. Macam aku daripada tempat lain. Okey, so saya doakan juga isteri saya diberikan Allah kekuatan, panjang umur, rezeki, tetap iman. Amin. Dan untuk semua, kenapa saya pilih bidang ini? Wallahu alam, Azhar saya tak tahu macam mana, tetapi orang kata dan juga rakan-rakan Zoom. Rakan-rakan Zoom. Ya Allah, bukan sebab duk tengok apa semua, dah rakan-rakan Zoom. Nampak isteri sebelah dan juga rakan-rakan daripada Brunei Darussalam. Thank you kerana bersama dengan kita. Thank you, terima kasih. Ni semua antara legend-legend yang ada bersama dengan kita. Tok Sah kira lah yang ni yang paling nak nyanyi sekali. Hi bye bye. Hantu sempoi. Okey. Itu okey. Jadi saya nak bagikan dulu sikit untuk semua. Saya bersama dengan Alia tudung ni kerana saya rasa ini adalah satu peluang untuk saya dan juga isteri menceburi satu dunia yang kreatif. Dia menghidupkan otak. You jangan risau yang banyak cakap, jangan risau. Nampak nervous nampak panik. Piknik okey, nanti lepas ni. Okey, jadi just nak bagi tahu kat semua, kata ini peluang untuk kami dua cebur dalam dunia kreatif dan insya-Allah kami cuba bagi yang terbaik dan kami orang kata apa? Start daripada tak ada kepada ada ni pun dah satu yang luar biasa. Azhar dan juga kawan-kawan. So please doa untuk kami. And then lagi satu, okey, ini bukan cakap besar atau lelaki nak cari pasal dengan perempuan, tidak. Tapi chef yang terkenal lelaki. Betul? Gordon Ramsay, betul? Lepas tu ada siapa yang you suka tu, nama apa? Jimmy Oliver. Lepas tu yang buat baju, lelaki, ramai lelaki. Rizal, Jovian apa semua kan. Kalau nanti kat ujung tu ada Don Daniel lah, ada ujung dulu nanti. Lepas tu yang satu lagi, kalau kita tengok kalau benda-benda seni lelaki juga. So, saya try untuk join untuk dalam dunia Islam. Boleh Azhar? Boleh, insyaAllah. Itu dia. Terima kasih kepada Ustaz Don Daniel Don Biajid. Itu dia. Kita doakan moga Ustaz orang kata apa, berada seperti yang Ustaz sebut sebentar tadi itulah. Kan setiap orang dia ada peranan di tempat masing-masing. Itu yang luar biasa. Baik, kita nak mengalu-alukan juga kedatangan ataupun mereka yang bersama kita daripada Alia Brunei. Dan ini yang penting ni Ustaz. Rakan-rakan kita daripada Alia Brunei pun bersama-sama dengan kita dan kita nak yang bersama dengan kita pada ketika ini kita ada 3 orang insan yang sangat luar biasa. Kita ada Puan Nurliana binti Marsini, Cik Muhammad Wadi Al-Amin bin Haji Ibrahim dan juga Cik Syabul Masyur bin Junaidi. Assalamualaikum. Sihat semua, alhamdulillah. Baik. Mungkin sebagai awal ataupun kata apa, sebagai permulaan, kita nak tahu, tadi kita dah tahu daripada Al-Fadhil Ustaz Don Daniel Don Biajid berkenaan dengan kenapa ataupun bagaimana Ustaz boleh menerima tawaran untuk bersama dengan Alia Malaysia. Dan kita nak tanya untuk daripada founder sendiri, pengasas sendiri daripada negara Brunei Darussalam. Mungkin sebagai yang pertama ni, kenapa memilih Malaysia sebagai cawangan selepas Brunei? Kalau kita tengok negara-negara jiran ni ada banyak Indonesia, ada Singapura, ada Thailand, Brunei memang ada.
Kemboja. Jadi mungkin sebagai permulaan kita nak tahu kenapa memilih Malaysia sebagai negara cawangan dan juga memilih Ustaz Don dan juga Dr. Husna sebagai rakan kerjasama. Mesti ada sesuatu yang luar biasa yang boleh dikongsikan. Silakan. Okay, Alhamdulillah. First of all, boleh tak permission untuk gunakan dual language? Boleh insyaAllah. Alhamdulillah. Alright. Sebenarnya kenapa kami memilih Malaysia? As simple as Malaysia is our second home. So and then Malaysia has kita share culture yang sama sebenarnya. So we thought that Malaysia is the best place untuk kami venture. InsyaAllah will be the first country untuk kami venture. Kami boleh venture to other countries juga in the future. Dan yang paling penting kenapa kami memilih untuk berkolaborasi bersama Ustaz Don Daniel dan Dr. Husna on personal terms. They are like family to us actually. And on business terms, actually kita share the same vision, and I think that is most important kalau kita nak do a joint venture with a partner. We believe that having the same common goal dan vision tu is very important. So we take this opportunity not only to venture explore business opportunity, tapi insyaAllah mudah-mudahan dengan izin Allah we want to explore this platform untuk as a platform untuk berjihad juga dengan bimbingan dari Ustaz Daniel dan isteri insyaAllah. Baik, insyaAllah kita ucapkan terima kasih. Abang Wadi cakap sikit. Abang Wadi tak dengar langsung suara Abang Wadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Di sini saya ingin mengambil kesempatan nak ucap terima kasih, berjuta-juta terima kasih kepada semua yang telah pun menyokong Alia selama 3 tahun lebih. Kita dah dalam bidang industri ini. Without your support and tanpa izin Allah kita tak akan berada dekat sini. And then kenapa Wadi pilih juga Ustaz Don dengan Dr. Husna, like what Haji Lena dah mention tadi. We have the same vision and goal, and then sebab bagi Wadi kita nak berniaga ni bukan untuk duniawi je, kita nak cari untuk persiapan ukhrawi juga. So itulah tujuan asas sebenarnya. Okay, thank you. Assalamualaikum all. Thank you very much for the overwhelming support. We're here from Bumi Brunei Darussalam, and semoga Allah Subhanahu Wa Taala ampunkan dosa-dosa kita, Amin. ibu bapa kita, Amin. ahli keluarga kita dan Amin. sahabat-sahabat kita, Amin. serta dilindungi dari wabak COVID, Amin. penyakit COVID-19. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Amin. Rezeki dari Allah, rezeki kita semua. So, Enjoy Alia Malaysia, a brand that connects. InsyaAllah. Begitu Azhar, begitu. Baik, itu dia. Saya sangat tertarik dengan apa yang disebut dan juga tagline-nya, a brand that connect. Betul. Ini yang sangat-sangat luar biasa sebab dengan satu perkara ataupun satu jenama menghubungkan ataupun menjalinkan kita semua secara bersama. Baik, Ustaz Don dan semua tetamu-tetamu kita yang mana kita nak perkenalkan juga antara rakan-rakan ataupun mereka-mereka tetamu-tetamu istimewa kita yang berada di Zoom pada ketika ini. Yes. Kita ada bersama-sama kita The Helmis, Hazwani dan juga Heliza Helmi. Kita ada Haji Nabil yang turut bersama dengan kita pada ketika ini. Ada dalam Zoom kita pun ada dalam ni IG Kak Nur kita pun Sheila ada. Amin, Kak Ebi Fana, Kak Nur Farah Syahira, Kak Ezlin, hai bye-bye yang Ustaz sebut tadi, Cik Manggis kita dan juga Ika Nabila. Assalamualaikum, apa khabar semua? Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Zizi Kirana. Sehat. Zizi Kirana juga bersama Zizi kita. kan tu. Oh, Pengantin baru. Barakallahu Hulakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fil khair.
Itu dia. Kita mendoakan Ustaz. Amin, amin, Moga amin. rumah tangga ini Amin. bila terus berkekalan Alhamdulillah. hingga ke syurga Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Amin Baik, ya rabbal alamin. itu adalah rakan-rakan ataupun tetamu-tetamu istimewa yang bersama dengan kita pada ketika ini, dan kita nak lihat ataupun kita nak tonton terlebih dahulu satu video koleksi tudung Alia Malaysia. Jom kita sama-sama kita saksikan dulu. Check it out. Check it out. Jom, jom. The moment I wake up, before I put on my makeup, I say a little prayer for you. While combing my hair now, and wondering what dress to wear now, I say a little prayer for you. Forever and ever, you stay in my heart, and I will love you forever and ever. We never will part. Oh, how I love you. Together, together is how it must be. A brand that connect, dan itu adalah koleksi-koleksi tudung terkini Alia Malaysia. Bila dah cuci mata, bukan cuci mata sahaja, kena bawa balik rumah bersama. Itu dia. Baik, dan untuk sebagai perjalanan kita ni, kita dah ada Al-Fadhil Ustaz Don Daniel Don Biajik dan kekasih hati beliau. Tak lengkap kalau kita tak dengarlah pengisian dan juga orang kata apa, sharing kan antara dua kekasih hati ini berkenaan dengan mungkin untuk permulaan kita nak bercerita berkenaan dengan peranan sebagai seorang suami dalam memastikan isteri dan family menjaga aurat. Ustaz Don, bila sebut pasal nak jaga aurat ni, segelintir, tak semualah. Kadang-kadang ada orang beranggapan macam kalau nak nak tutup ni kena tunggu hidayah, faham tak? Macam so peranan suami tu tak terlaksana di situ. Bagaimana tu Ustaz Don? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Okey, pertama, saya tak boleh jawab sebarangan sebab Ya, Ustaz. dia memang ada kat sebelah. Kalau time ceramah kita seorang, kita boleh goreng. Hari tak boleh, dia duduk sebelah. Tu yang pertama. Baik. Jadi apa yang saya cakap, tuan-tuan boleh tengok pada reaksi wajah dia. Sama ada saya bohong ke, saya cakap betul ke. Okey. Yang pertama sekali, sebab soalan dia suami. Jadi bila balik kepada soalan suami, nombor satu sekali, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Orang lelaki ni dia lebih ke hadapan dalam bidang agama. Nabi biasa Azhar, Nabi biasa guna tahu istilah ni kepada sahabiah, kepada orang-orang perempuan. Nabi kata lelaki dia lebih terkehadapan dalam bahagian agama. Maka orang perempuan, jangan kata orang perempuan zaman sekarang. Zaman sekarang pun orang macam tak puas hati. Awak ingat orang lelaki saja. Orang perempuan tak boleh lagi. Jangan sabar, bawa apa tenang. Jangan bawa keluar pendekar tu lagi. Simpan dulu. Dan sebab nak bagi tahu kata, zaman Nabi pun jadi macam tu, dan mereka bertanya kepada Nabi SAW. Mereka bertanya, ya Rasulullah, apa maksud lelaki lebih utama dalam agama daripada perempuan? Nabi kata, orang perempuan ada datang haid. Nabi kata, bila kamu ada datang haid, sekurang-kurangnya normalnya 7 hari. Tak semayang, tak ada. Jadi benda-benda yang melibatkan ritual agama itu, orang perempuan ada kurang di situ. Jadi lelaki lebih utama. Jadi yang utama ni tadi ni, yang utama ni, maka burden untuk membentuk, mengajak, mendidik, dan yang paling penting sekali bagi faham. Simple dia macam ni Azhar. Tengok macam ni ni contoh ya. Boleh nak cakap apa-apa dulu? Nak cakap kata suami saya bohong tuan-tuan. Contoh ya tak. Tapi saya nak bagi tahu macam ni. Kan okey, zikir kan Azhar. Zikir ni macam ni. Okey, contohlah saya kata kat Azhar, okey Azhar. Zikirkan takbir. Macam mana? Allahu akbar. Betul tak betul? Betul. Zikirkan tasbih. Alhamdulillah. Subhanallah. Subhanallah. Kalau zikirkan tahmid. Alhamdulillah. Kalau saya kata baca la ilaha illallah. Cuba baca. La ilaha illallah. Baca yang 3 kali. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Macam tu saja. Tetapi tahu tak Azhar, Nabi sebut dalam satu hadis, Nabi kata apa? Afdalu zikri fa'lam. Afdal lah depa boh lagu ni nampak je kita nak sembang. Baik aku sembang lagu ni tu. Kantil lah Ustaz. Kantul. Baru nak rasa duk Korea online tu ni.
Baru nak rasa duduk Korea seorang dekat Jepun ke Ustaz kan? Baik Ustaz. Baru duk ingat nak buat bagi dapat macam Johor online lah. Macam sebelah-sebelah. Kacau. Gimik-gimik, Oh, gimik. Ustaz. Okey, Gimik. jadi tak Azhar nak bagi tahu kata kan kalau tengok kan Ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau kan. Dak dia nak kata macam ni sat dengar sat. Nabi kata Ya. afdalu zikri fa'lam. Baik. Seafdal zikir, ketahuilah. Walaupun nak sebut la ilaha illallah semata-mata je Azhar, kena tahu la ilaha illallah tu apa, Allah tu apa, siapa. La ilaha tu apa, siapa, ke mana dia pergi. Kena tahu benda tu. Jadi kalaulah hanya nak zikir macam Azhar tadi kita kata, Azhar la ilallah, Allah akbar, Allah akbar. Simple macam tu pun Nabi suruh tahu. Apatah lagi bila kita dimenahkan dan tanggungjawab, kita mengambil isteri kita secara sah daripada ayah dia. Ayah dia menyerahkan kepada kita dan kepada semua. Isteri saya kahwin dengan saya masa tu umur 24 tahun. Saya umur 27. Baik. Isteri saya umur 24 tahun duduk dengan ayah saya. Ayah saya pula dah. Merepek dah. Dia arahan banyak. Tidak. Isteri saya 24 tahun duduk dengan pak dia, pak mertua saya. Dia tersimpan, mertua tu tersembunyi. Pak mertua saya. Jadi, isteri saya kahwin dengan saya. Katalah Allah takdir saya mati, hang nak suruh aku mati bila Azhar? Tak tahu Ustaz. 60 lah, 60. Kan muda sangat? 70. 80 tak lagi tahu. nyanyuk nak buat cirik mana-mana mampu. Buah hati je Ustaz. 80 Dekat lah, 60 tu mudah 80. Okey, sangat, katalah Ustaz. 80. So Baik. 80. So kalau Allah takdir saya mati umur 80, Baik. saya kahwin dengan isteri saya umur 24, nak pergi 80 tu at least tu ada 60 tahun. Ya. Jadi dia akan duduk dengan saya 60 tahun. Dengan ayah dia 24 tahun dia. Dengan saya 60 tahun. So benda tu lah yang kita nak kena jaga. Jenuh kalau 60 tahun duk tanggung dosa saya sendiri pun tak tahu nak masuk syurga ke tak lagi. Jadi wallahu alam. Tapi Azhar sebelum tu kan. Alang-alang duk cakap dulu tu kita tengok juga kawan-kawan kita dekat IG kan. Kita ada 2 IG tu. Satu IG dia tu. Dia kena tengok belah tu, saya kena tengok belah ni. Bersiaran secara langsung juga di Instagram Dr. Husna dan juga betul. Ustaz Don Daniel Don Biajit. Ya. Ui, ramai kawan-kawan kita masuk dalam ni. Depa kata depa join, depa sokong kita, depa kata terima kasih. Baik. Dan depa duk tanya harga aja. Yang tu je tak boleh nak sebut. Itu kena bagi depa ni jawab. Ada yang pecah lubang tak Ustaz? Ha? Ada yang pecah lubang tak kat Instagram tu? Belum lagi. Tak ada lagi belum lagi. Baik, itu dia. Kita nak ucap jutaan terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Don Daniel Don Biajit. Saya rasa tak puas tahu nak dengar. Mungkin lepas ni saya rasa Alia kena buat satu session yang mana wife shopping, laki kena dengar perkongsian daripada Ustaz Don. Kan selang-seli jual beli tudung. Barulah kena a brand that connects tu. Laki, suami, isteri. Isteri tak keseorangan shopping. Baik. Seterusnya kita dah bersama dengan Dr. Husna dan juga Ustaz John jugalah. Berkenaan tadi kalau kita tengok peranan seorang suami. Bagaimana pula peranan seorang isteri. Tambah pula zaman sekarang ni isteri berkerjaya dan juga menjadi ibu dalam nak menguruskan anak-anak, nak ngurus rumah tangga lagi dengan banyak benda. Macam Dr. Husna sendiri sebagai frontliners, barisan hadapan. Tambah fasa pandemik COVID-19 ni, saya yakin dah percaya Dr. Husna antara yang sibuk juga sama seperti barisan hadapan yang lain. Mungkin kadang-kadang kalau kita tengok di video-video yang viral di media sosial, ada yang sampai kadang-kadang lama tak jumpa anak, lama tak jumpa suami, terpaksa berpisah lama. Kan. Jadi mungkin Dr. Husna boleh kongsikan untuk tips untuk ibu-ibu, mungkin wanita-wanita di luar sana nak sentiasa kelihatan presentable. Walaupun peranan barisan hadapan tu, nak presentable tu kena ada juga dan bersiap untuk yang paling penting adalah patuh syariah. Itu dia. Bagaimana tu Dr. Husna? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sebut pasal peranan wanita ni, dengar kan macam-macam peranan ada sebagai anak perempuan, sebagai isteri. Lepas tu kalau ada rezeki jadi ibu. Lepas tu kalau yang berkerjaya, dengan kerjaya masing-masing lah. So dengar dia punya beban pun dah tahu kan, wanita ni sebenarnya satu insan yang sungguh complicated. Okey, sebenarnya seorang wanita bila dia jadi anak perempuan, dia akan bawah skrutini masyarakat. Dia di expectation pada seorang anak perempuan tu sungguh tinggi. Okey, tercemar
kita kata Tercalar, menconting arang di muka. itu dia. Akan tercemarnya maruah seorang anak perempuan tu akan tercemar sekali maruah ibu bapa, betul? Betul. Okey, so expectation mak bapak pada seorang anak perempuan tu tinggi, nak cari suami apa semua. Lepas tu bila dah kahwin pula membawa nama suami. So beban tu jadi lagi tinggi kan? Okey, so kalau jadi apa-apa kat seorang isteri tu terpalit juga nama pada suami. Lepas tu bila dia jadi ibu, tengok anak, kalau anak perangai tak elok nanti kata apa, mak dia tak pandai didik. Okey, lepas tu bila jadi wanita yang berkerjaya, orang expectation dia tinggi sebab apa? Bila Perempuan Islam. betul? Okey. So dia expectation pada seorang wanita itu sangat tinggi. Yang saya kata complicated tu sebenarnya bila expectation tu terlampau tinggi daripada berbagai-bagai aspek, dia sebenarnya menjadikannya complicated ialah bila expectation wanita itu sendiri pada diri dia lagi tinggi daripada expectation masyarakat. So bila masyarakat. So bila dia jadi daughter, anak perempuan, dia nak jadi daughter yang perfect. Bila dia jadi isteri, dia nak jadi isteri yang perfect. Sebab kan isteri dia nak jadi the one and only isteri, so dia kena jadi the perfect isteri kepada suami dia. Betul macam tu? Betul. Okey. So bila dia jadi isteri yang perfect. Bila dia bekerjaya, dia nak tunjukkan dia mampu bekerjaya, mampu membawa diri regardless dia punya tanggungjawab sebagai seorang ibu, dia boleh perform di tempat kerja. So semua ini mengkomplikatkan keadaan sebab expectation wanita itu sendiri tinggi pada diri dia. And of course perempuan ni dia tak lari dengan nak jadi cantik, nak jadi macam nak sebab confidence itu ada pada diri dia sebab expectation dia pada diri dia sendiri. Orang selalu ingat perempuan ni bersiap sebab nak impress orang. Sebenarnya dia nak mengimpress diri dia sendiri. Boleh? Itu lain macam kita. So lelaki ni selalu ingat perempuan ni bersiap sebab nak lelaki tengok dia. Tapi tak, perempuan ni dia nak bersiap sebab diri dia nak. So bila kita kata nak syariah compliant semua tu, it's atas kita ni. Bila kita bersiap tu, one thing yang kena at the back of your mind dalam semua role, sebagai anak perempuan, sebagai isteri, sebagai ibu, sebagai orang berkejaya tu, at the back of the mind, yang I buat ni Allah suka tak? Baik. Macam tu. Senang. So bersiap in any condition pun tanya diri sendiri, Allah suka tak kalau macam tu? Baik, terima kasih kepada Dr. Husna. Satu sharing yang sangat luar biasa. Tapi saya risau Ustaz yang tonton ni yang belum kahwin tiba-tiba rasa ya Allah cepatkanlah jodoh aku. Amin. Tak salah. Bila nampak kita doakan. Bijahatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin. Asbab Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu dia insya-Allah. Ustaz, sikit je Ustaz, short and sweet lah. Tadi perspektif Dr. Husna, mungkin Ustaz sendiri selaku isteri kepada frontliners, sebagai suami, maafkan saya Ustaz. Tersyashut. Mungkin sebab nak jual tudung ni kan. So mungkin Ustaz nampak lah. Tadi dia duduk dengan pak aku. Dia duduk masyarakat. Mungkin Ustaz sikit lah Ustaz. Dari sudut Ustaz nampak peranan isteri itu sendiri yang berkejaya, yang ialah nak nampak presentable. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ingat Allah sebut dalam Al-Quran. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usr. Allah nak dengan kita ni benda yang senang untuk kita, tapi bukan pandai-pandai ambil senang, bukan. Allah nak benda senang pada kita. So as long as pakai yang tutup aurat, simple, okey, boleh buat kerja dan go. Tak ada masalah. Bismillah, tawakkaltu ala Allah. Wallahu a'lam. Itu dia, bila panel syariah berkata-kata tadi Dr. Husna kata syariah compliant kan. Bila ada syariah compliant mesti ada panel syariah dia. So tak boleh tak bukan suami lah ataupun ayah sendiri. QC. Baik, seterusnya Ustaz, kita ada juga rakan-rakan seperti yang kita maklum sebentar tadi, tetamu-tamu istimewa kita yang berada di aplikasi Zoom pada ketika ini. Kita nak persilakan Kak Ebi Fana dan juga Cik Manggis. Mereka ni berkejaya juga. Betul, mungkin dari sudut perspektif sebagai seorang selebriti juga, yang menjadi tumpuan mata-mata yang melihat dari seluruh seluruh Malaysia lah kan, ataupun seluruh dunia. Seluruh dunia. Baik, mungkin kita persilakan Kak Ebi Fana dan juga Cik Manggis kita. Jom kita tengok. Itu. Hai, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Kak Ebi dulu. Kak Bet, Cik Manggis, apa khabar, sihat ke? Sehat. Kak Ebi, Assalamualaikum. Alhamdulillah seadanya. Baik, itu dia. Mungkin Kak Bet boleh kongsikan dari sudut tips ataupun kita kata
untuk wanita nampak presentable. Macam tadi doktor sebut, sebenarnya bukanlah presentable ataupun tunjuk tu nak menunjuk ke orang kan. Betul. Tetapi sebenarnya untuk diri sendiri, rasa confident, rasa seronok. Mungkin Kak Bet sendiri macam mana Kak Bet? Okey, betul seperti mana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Terima kasih kerana sudi mengundang saya hari yang sangat bersejarah launching Alia ni. Dari apa yang Dr. Husna cakap tadi, betul lah, kadang orang menganggap pakai Laura sebab biar orang pandang cakap, oh you awesome, cantiknya you, kan pujian tu semua. Tapi saya nak share pengalaman saya pernah bekerja sebelum ni. Saya seorang yang agak gradual. Saya maknanya berfasa-fasa lah. Tudung saya mula-mula tu mungkin agak singkat kan. Dan kemudiannya saya cuba perbaiki. And perbaiki tu bukan sebab everyday pun saya minta ya Allah jadikanlah aku hamba-Mu yang lebih baik. Kan setiap hari kita minta macam tu kan. So lebih baik, maknanya kita kena berusaha untuk menjadi lebih baik lah. Dan pernah jugalah saya ditegur tentang pemakaian tudung sebab bila saya dah mula labuhkan macam tu kan, saya ditanya, kena ke labuh? Ada yang tanyalah kan, kena ke labuh? I think you look better lah with macam dia cakap lah macam mana, sebab dia kata bila saya labuh tu tak nampak lah fashionable, tak nampak lah trendy. And then saya bagi tahu sebab yang berkata tu sebab kita bila bercakap dengan non-Muslim, kita kena make sure dia faham tau. Kita pakai bukan not for compliments, bukan pasal anything else but kerana Allah kan. So saya kata it's very important for a Muslim lady to look after her modesty. So this is my way of understanding what modesty is all about in Islam. So because kadang-kadang dia cuba jugalah macam like, how come she wears macam ni, how come you? So I said, okay, in life I went through that before, so it's gradual. So when it comes to tudung, of course lah, it's quite tough jugalah bila saya nak betul-betul explain kan what aurat is all about. But I guess kita punya action speaks louder than words, betul tak kan? So apa yang kita pakai, kita pamerkan, bukan pamerkan sebab nak tunjuk, tapi sebab itulah yang kita amalkan. So di situ pun dia akan nampaklah, okay, rasanya faham apa yang dia cuba nak sampaikan. Yes, you can still look stylo, but you have to look after your modesty juga kan. Dan kita cuba sedaya upayalah untuk memakainya sesempurna yang boleh. Dan saya bukan apa kalau boleh nak cakap sikit lah tentang Alia ni. Saya ni jenis yang tak reti pakai bawal. Oh, okey. Sama kan? Sama. Ya Allah, Cik Manggis, KAB kan. Bawal tak reti, kalau square-square jenuh. Saya pernah tahu pakai, saya lilit-lilit, kenapa muka aku macam ketupat? Macam tu. Kak Bet, saya rasa bila Kak Bet cakap macam tu Kak Bet, saya rasa inilah selalu kita tengok perempuan kan kalau 2 jam pakai lepas tu dia akan bad mood. Mungkin faktor ni lah kot Kak Bet. Lengok. Cik panggil tengok. Dia ada lengok. Baik. Kak Bet kita dapat betul. Apa tu macam ni? Ya. Kita tu. Siap macam tu Kak Bet. Nak pastikan kalau boleh on point kan. On point. Baik, itu apa yang kita dapat. Saya sangat terinspirasi dengan apa yang Kak Bet sebutkan sebentar tadi, dan bila Kak Bet bercakap tu saya rasa saya teringat suara Kak Bet di radio Ustaz. Terubat. Terubat rasa rindu suara Kak Bet di radio. Baik. Kita nak tanya kepada Cik Manggis. Kita tahu Cik Manggis adalah seorang wanita yang sangat aktif. Kadang-kadang ada wanita-wanita yang aktif ni beranggapan, segelintir tak semua, dia rasa macam agak susah kita nak aktif bila mana kita mengenakan jilbab ataupun tudung dan sebagainya. Macam Cik Manggis ni, macam mana kalau boleh Cik Manggis kongsikan? Dah lah susah, siap tukar-tukar lagi. Tukar macam tadilah Kak Bet kata nak tukar Ustaz. 2 jam Ustaz. Betul. Silakan Cik Manggis. Okay. Assalamualaikum semua. Thank you invite Manggis jadi guest kat sini dekat di hadapan ramai orang yang hebat-hebat sebenarnya. Tapi untuk jawab soalan tu sebenarnya
kalau ikutkan my personal thought, I susah nak share benda ni sebab bila berkata tentang aurat, dia macam sangat kalau ikutkan betul-betul kita kena jagalah betul-betul kan. Tapi sebab macam kalau kita nak aktif ke apa, kalau boleh kalau kita nak aktif tunggang terbalik ke apa, kita punya sukalah kan. Tapi kalau seelok-eloknya, Manggis tahu seelok-eloknya kita macam tak payah share ke orang pun tak apa. Tapi nak cakap benda ni macam in a deep, macam in Islamic tu Manggis tak pandai sangat sebab Manggis pun baru belajar juga. And sebenarnya Manggis memang seorang yang sangat aktif, Manggis memang menari, Manggis perform, and Manggis memang seorang yang kasar. Manggis bukan jenis pakai tudung bawal sampai sini. Okay, jadi bagi Manggis, salah satu cara Manggis untuk slowly macam Kak Ebi cakap, gradually perbaiki diri untuk lebih baik tu, macam Manggis memang akan pakai semua benda loose. Tak kisahlah sebab Manggis memang selalu pakai shawl, sebenarnya shawl silang macam tu kan. So asalkan baju loose, tak nampak susuk tubuh tu. So macam kalau kita nak bersukan ke, kita nak menari ke, dia macam nampak lebih proper instead of daripada nampak susuk tubuh lah macam tu. Tapi Manggis sebenarnya ada juga, kalau boleh lah Ustaz, sebab alang-alang Ustaz dah ada kat sini. Manggis nak tanya jugalah Ustaz kan. Baik, kalau lah Ustaz boleh jawab Kalau lah sempat masuk. Manggis nak tanya, okay, contohnya macam sebab Manggis perform, Manggis menari, Manggis menyanyi on stage kadang-kadang. Tapi selalunya macam kita, mestilah kita nak bersiap cantik-cantik semua, of course untuk orang tengok kita juga kan. Tapi macam mana kita as a macam Manggis as a isteri nak tetapkan niat Manggis tu, macam aku bercantik-cantik ni untuk suami. Faham tak? Macam bukan untuk orang yang tengok kita. Sebab Manggis pernah rasa macam tu. Manggis pernah cakap kat husband Manggis macam, Di, from now on I akan set cantik-cantik untuk you je, macam tu. Tapi bila kita perform, mestilah kita macam mana niat aku tu, macam nak lari, macam tu. Kalau lah Ustaz boleh jawab kan, macam mana kita nak tetapkan hati kita tu untuk bersiap cantik-cantik untuk suami saja. Walaupun kita bekerja ke, perform ke, macam tu. Semua soalan sempat tanya soalan. Semua soalan nak pelepah diri. Tu semua soalan pelepah diri. Baik, mungkin kita minta Al-Fatih Ustaz Don ataupun Opa kita hari ini untuk menjawab. Silakan Ustaz. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina. Okey, dia macam ni. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bila kita bersiap, okay, first of all, ini bukan rancangan Forum Perdana Ehwal Islam. Yang tu semua orang kena faham dulu. Baik. Sebab orang selalu bila expect kalau satu orang appear, ustaz, bukan seorang ustaz, dua orang ustaz appear dalam satu program, orang akan rasa macam, okay, ini program agama yang totally akan cakap dalil dan semua. Tak. Program kita ni adalah program husnuzan. Kita nak bentuk sangka baik pada semua orang dulu. Maknanya usaha macam ni baik, you baru nak belajar pakai tudung baik, you join program yang baik walaupun you tutup aurat tak sempurna pun baik. So kita nak bentuk sangka baik. Itu yang pertama, sebab hari ini sangka baik dah terlalu hilang dalam masyarakat. Okey, itu first kena faham program kita hari ini, okey? Sana kena faham, sini faham, sana faham, okey? So itu yang pertama. Yang kedua, jadi bila macam tu, apa objektif kita bila soalan Cik Manggis tanya macam tadi kan? Adakah kita nak kata, sebenarnya tutup aurat ni tak teruk pun, dia bukannya satu yang wajib. Tak, kita tak akan cakap macam tu. Kita tetap cakap tutup aurat itu wajib. Cuma macam mana kita nak aplikasikan. So itu yang semua orang mengharapkan, betul tak kan? So nombor satu, kalau kita nak letakkan par dia untuk suami, kita bagi sesuatu yang orang luar tak boleh nampak dia. Contohnya kita bila di rumah kita dengan suami kita pakai pakaian yang kat luar memang kita tak boleh pakai. Contohnya rambut kita, kat luar orang tak tahu rambut kita macam mana. So rambut kita, kita punya make up boleh buat apa? Shadow, bukan shadow. Apa panggil apa? Eyeliner. Smoky eyes. Macam banyak kita tahu. Okey, tu. Kat luar tak buat lagu tu. Contohnya, dia buat standard biasa aja. Kita letakkan beza supaya suami kita sendiri tahu, kata, dekat rumah aku dapat more daripada apa yang orang ada. Wallahu alam. So letakkan dulu beza yang tu je. Letak yang tu dulu. Wallahu alam. Boleh Cik Manggis? Boleh, thank you Ustaz. Ini program ni program orang dewasa ke program budak-budak?
Kalau program orang dewasa, saya boleh tambah. Kalau tarian tu special dekat rumah, tarian lain. Istimewa untuk suami. Istimewa. Baik, itu dia. Kita nak ucap Jazakumullah khairan jazak. Terima kasih kepada Kak Bet dan juga Cik Manggis, dua orang insan yang sangat luar biasa. Saya yakin dah percaya semua orang maklum dan semua orang kenal. Tak lain tak bukan, dan kita dapat kenal kisah ataupun bagaimana perkongsian daripada dua orang figura ini yang menjadi tontonan mata masyarakat, mencontohi pribadi mereka, dan hari ini kita dapat bersama dengan mereka berdua, insya-Allah. Baik, sebelum kita nak teruskan lagi, kita nak bincangkan lagi disebabkan Ustaz Don dan Dr. Husna ada bersama kita, tapi kita nak saksikan dulu, kita nak bagi cuci mata dulu. Tengok dulu koleksi tudung yang telah pun kita sediakan. Jom saksikan. I wake up, before I put on my makeup, I say a little prayer for you. What comb in my hair now, and wondering what dress to wear now. I say a little prayer for you. Forever and ever, you stay in my heart, and I will love you forever and ever. We never will part. Oh, how I love you. Together, together is how it must be. Baik, itu dia koleksi. Dah cuci mata, dah boleh dah. Kan, sending-sending suami sikit. Bang, macam cantik lah tadi. Itu kan satu tu. Untuk dapatkan. Macam tadi yang kita dengar perkongsian Cik Manggis, Kak Bet dan juga Ustaz Don serta Dr. Husna. Tak lain tak bukan, kita bukan bersiap untuk orang lain kan. Untuk keluarga juga. Itu yang paling penting. Baik, dan sekarang kita nak bersama dengan Ustaz Don dan juga Dr. Husna kembali berkenaan dengan topik yang kita nak bincangkan kali ini adalah bagaimana Rasulullah SAW mengangkat martabat wanita. Kalau semua orang maklum, sebelum kedatangan Islam, wanita diskriminasi. Betul. Yang mana sehinggakan ada yang sampai bunuh anak perempuan dan sebagainya. Islam datang mengangkat martabat wanita. Jadi kita nak tahu dari perspektif Islam itu sendiri bagaimana Rasulullah mengangkat martabat wanita itu sendiri. Ustaz Don, silakan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Okey. Saya tak tahu nak address isteri saya apa dia. Jadi semua salah lah nak panggil you ke yang. Dinda. Okey, Dinda. Dalam khutbah terakhir Nabi SAW, Nabi ada sebut satu klosa yang panjang. Dalam masa yang sama sebenarnya sebelum saya nak start ni pun saya nak minta kameraman boleh tak tolong tunjukkan rakan-rakan kita di Zoom, sebab saya nak ucapkan jutaan terima kasih yang tak terhingga masih saya nak ucapkan. Saya rasa macam kita rasa tak puas. Tu dia. Terima kasih kita ada Nabil, my brother Nabil ada kat situ, Gazira. Kita punya yang buat tudung you siapa? Didi, tapi bukan Didi and friend tau. Jangan silap. Ni Didi yang buat tudung. Didi ada kat situ. Lepas tu terima kasih. Saya sebenarnya betul boleh tak minta izin semualah. Kak Azlin, boleh satu sekali hi bye. Kami nak dengar. Sekali je. Betul kan ni? Sebab orang semua kata siapa ni? Chorus lah. Chorus ya? Okey. Kau mahu caraku sempurna untukmu. Apa kau sangka ku ahli silap mata? Ku berikan cinta, kau berikan dusta. Ini kau kata hai ku katakan bye. Tapi belum lagi, belum bye lagi, belum bye lagi. Semua left lagi semua. Dah, belum. Thank you kan Andri, ya Allah. Weh, kita membesarkan lagu tu. Weh. Kami besar masa tu tengah sekolah menengah tu ambil lagu ni. Thank you so much kepada semua. Siapa lagi ada dalam tu? Siapa lagi? Zizi kita tak mau. Zizi kita nak suruh dia nyanyi lagu. Nyanyi satu lagu apa nama? Tak cukup. Kak Zila Bakarin. Mungkin kita persilakan Kak Zila Bakarin. Oh, Kak Zila. Ya, saya duk tengok Kak Zila dapat saya Zizi. Ya Allah, ya Rabbi, ya Karim. Aku salah. Saya maafkan saya pakai cermin mata tak nampak. Duk dia kecil je. Kak Zila, Assalamualaikum. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Hilang tu. Tu dia. Kak Zila, ya Allah, minta ampun, minta maaf kalau ni. Tak apa. Saya tak perasan nampak. La ilaha illallah. Gaya dia sama.
Hari ni saya kira bersalah lah, bersalah. Minta maaf kat saya, mak saya. Okey, tak apa. Untuk yang tu, sekejap. Bagi saya cakap dulu. Bila sebut pasal Rasulullah SAW tadi, okey, patah balik. Saya nak sebut kata, Nabi meletakkan satu standard kepada orang perempuan. Pertama, apa dia? Menjadi kebiasaan semua orang, semua zaman dan semua tempat, dia punya queen dia, orang tak boleh sentuh. Ambillah siapa pun. Zaman Julius Caesar, siapa? Ambil zaman siapa lagi? Bagi sikit. Siapa? Hercules. Najashi. Ambil lagi siapa? Nama-nama wanita-wanita yang berada di zaman-zaman hebat. Semua, zaman sekarang macam Queen Elizabeth lah. Semua perempuan ni, bukan semua orang boleh sentuh mereka ikut suka. Ya. Dan kalau orang nak sentuh mereka pun ada dia punya upacara dia, pegang lagu mana, nak cium tang mana, dia ada syarat dia. Dan Nabi bawa bukan untuk perempuan yang bergelar ratu sahaja. Kepada semua perempuan di seluruh dunia, begitu hal keadaannya. Nabi letakkan semua orang perempuan, siapa-siapa pun tak boleh pegang ikut suka. Semua orang tak boleh duduk dak. Pasal apa? Letak standard dekat dia. Yang kedua, Nabi mai dengan bagi tahu kata macam mana hak orang lelaki, kami kena makan, kami kena minum, kami kena pakai. Orang perempuan pun ada makan, minum, pakai sama juga. Dan macam mana orang lelaki kena pergi ilmu, belajar kelas, orang perempuan pun kena hadir ada kelas juga. Sebab nak kena fa'lam. Macam mana orang lelaki boleh duduk di pentas dan di kehadapan, orang perempuan pun boleh buat benda yang sama juga. Sebab semuanya ada dalam amalan Nabi SAW. Macam mana isteri Nabi jadi jururawat, tukang apa, sembuhkan orang, berada di medan perang, sahabiah dan sebagainya. Nabi tak kata pun, apa ni? Berdosa ni. Pasal apa? Tak. Nabi letakkan ada garis panduannya dan bagaimana untuk nak duduk di dalam masyarakat. Yang tu yang kedua. Yang ketiga, macam mana Rasulullah mengangkat martabat orang perempuan? Rasulullah mengangkat martabat orang perempuan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Orang perempuan yang paling tinggi kedudukannya adalah orang yang perempuan yang paling rapat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Itu dia. Jazakumullah khairan jazak diucapkan kepada yang bagi Al-Fadhil Ustaz Don Daniel Don Biajid. Dan yang pastinya kita semua peranan lelaki nak mengangkat ataupun menjaga kehormatan dan juga martabat wanita, Ustaz. Ya, Baik, betul itu dia. Jadi dalam nak mengangkat, saya Ustaz, kalau kita pernah... Kita masih mengekalkan lakonan kita ni Azhar, ya? Masih tengok di depan lagi, ya? Masih lagi. Walaupun sebenarnya kita sebelah-sebelah. Tadi dah terkantai dah, Ustaz. Baru nak feeling-feeling duduk Korea, bagai macam ni kan. Okey. Baik, Ustaz, saya selalu dengar adalah lawak-lawak yang kita selalu dengar, lawak-lawak terdahulu. Dia kata kalau nak menutup aurat, kadang-kadang bila wife minta tudung yang macam ni sikit, saya suami akan kata, awak ni tutup aurat tu tak semestinya kena pakai tudung macam tu, pakai tudung saji pun boleh. Tak boleh. Saya teringat ada satu hadis baginda Rasulullah SAW sebut, mohon Ustaz betulkan kalau saya salah, khairukum li ahli wa ana khairul ahli. Apa maqala Rasulullah SAW, yang mana baginda Rasulullah SAW sebut, sebaik-baik dalam kalangan kamu adalah orang yang paling baik terhadap keluarga kamu. Dan aku, kata Nabi, adalah orang yang paling baik terhadap keluarga aku. So the best thing adalah mesti kita nak bagi yang terbaik. Kalau kita nak jadi yang terbaik, mesti bagi yang terbaik. So bila nak bagi yang terbaik ni, kami bagi option kepada anda untuk lihat dari antara terbaik dari yang terbaik. Kita saksikan dulu video ini. Hang pandai susun ayat. The moment I wake up, before I put on my makeup, I say a little prayer for you. What comb in my hair now, and wondering what dress to wear now. I say a little prayer for you. Forever and ever, you stay in my heart, and I will love you forever and ever. We never will part. Oh, how I love you. Together is how it must be. Baik, itu dia dari terbaik, antara yang terbaik dari yang terbaik. So anda boleh bila dah cuci mata tu, so bolehlah hadiahkan kepada isteri, anak dan juga ibu dan ibu lah. Ayah tak boleh pakai kan? Ya. Baik Ustaz, tadi kita dah tahu berkenaan dengan bagaimana Rasulullah SAW hadir mengangkat darjat dan juga martabat
seorang wanita yang dulu terdiskriminasi oleh lelaki. Betul. Dan sekarang ni kita tahu concern yang berlaku dalam kalangan wanita. Tadi Kak Bet pun ada mention dan ada sebut kekangan wanita ni adalah bila nak menggayakan sesuatu jenis tudung, Ustaz. Kadang-kadang 3-4 jam. Bila tak jadi, naik dalam kereta, suami jangan tegur. Betul. Kalau tegur nanti akan berlaku letusan gunung berapi. Betul. So dekat sini kita bukan nak tahu dari sudut hukum sahaja, Rasulullah angkat martabat wanita sahaja. Kita ada option untuk anda. Kita nak bersama dengan Cik Didiana Ehsan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum Kak Didi, apa khabar? Sihat? Sihat, Alhamdulillah. Kak Didi, jadi dilema dalam kalangan wanita, tambah-tambah wanita berkerjaya nak menggayakan ketudung kadang 3-4 jam. Sampai masuk office pun lewat 2-3 jam Kak Didi. Bos marah. So mungkin hari ini kita nak bersama dengan Kak Didi sebagai seorang stylist. Mungkin 2-3 option Kak Didi. Bagaimana nak menggayakan tudung, kita patuh syariah compliant atau dia jaga syariah compliant tu. SOP dia kemas lah. SOP dia kemas tapi dalam masa nampak look presentable. Nice. Jadi tak usah saya sebut present. Jadi. Macam mana tu Kak Didi? Tak sia-sia letak tudung tu belakang. Sebab selalu orang komplain nak kena bangun awal nak bersiap nak pakai tudung. Ya. Betul. Jadi So sebenarnya actually banyak gaya-gaya yang kita boleh pakai sekarang ni, and then kita pun sendiri dah ada bermacam-macam option kan, dari segi tudung shawl ke, bawal ke, instant ke. So kita sendiri sebagai perempuan kena tahu nak manage our time. Macam kalau let's say tomorrow kita nak pakai tudung yang macam lebih fashionable ke, then kita kena ada effort untuk bersiap awal sikit lah. Janganlah macam lagi nak pergi office pukul 8, pukul 7.45 baru nak pakai tudung. Tak jadilah style yang nak dipakai tu. So kita kena letak timing yang betul lah. And selalunya orang rasa kalau macam saya sendiri as a stylist kan, orang selalu tanya saya soalan macam mana saya nak pakai tudung tapi saya dalam masa yang sama saya nak menjaga aurat saya. Sebab selalunya kalau style-style yang digayakan di luar sana mostly yang macam tak menutup dengan begitu sempurna. So macam mana saya nak menutup dengan sempurna tapi saya nak presentable, nampak berfashion, kan, macam bila orang nampak pun rasa macam wow, walaupun dia pakai tudung yang full coverage tapi dia masih lagi nampak bergaya dan berfashion macam tu. So hari ni Didi akan share beberapa style. Ada tiga tudung dengan Didi hari ni. So Didi akan share dengan you guys. Alright, so silakan boleh je kalau nak tanya apa-apa. Kejap. Terus Silakan Kak Didi. Boleh, no problem. Kita teruskan ya. Ya, setakat ni sebab Kak Didi, wanita-wanita ni tertunggu-tunggu sebab dia orang macam nak jeling balik dekat suami sebab suami kata dah pakai 2-3 jam pakai tudung saji lagi baik. Ni dia nak balas balik kat suami dekat Didi. So nak dengar daripada perkongsian Kak Didi tu sendiri. Silakan. Okay, so yang Didi ada ni ialah tudung bawal square. Okay, so orang tahulah kalau kita pakai, orang bagi macam tudung bawal ni orang semua akan macam pakai secara basic lah, orang kata style dia ialah bawal. Tapi kalau you rasa you perlukan coverage yang lebih besar, you kena lipat dia lebih, kena bagi dia space lah. So dia akan dapat coverage yang lebih besar. Selalunya kita lipat macam biasa kan, tapi ni kita lipat coverage yang lebih besar untuk bagi coverage dia. Okay, so macam tu. Nampak? So dia jadi lebih labuh. Baik. Okay. So bahagian depan ni optional lah macam mana kita nak stylingkan dia. Kalau saya selalunya buat lebih kurang macam ni, satu panjang dan satu pendek. Sekejap, sorry saya kena. Yes. Kena. Orang perempuan ni concern dia ni ni sekejap lagi. Tiup-tiup macam tu kan. Tiup lagi. Okay. Alright. So dah macam tu. Okay. Bila yang dia ambil so bahagian yang ni kita boleh gunakan untuk kita nak cover bahagian depan ni. Kita nak lebih labuh dan kita lipat tu lagi besarkan lah supaya dia punya coverage tu lebih besar. Depends on you. Dia nak macam mana. Baik. Okay. Bila dia ambil pin? Itu yang luar biasanya orang perempuan ni Ustaz. Tangan aku dah tengok daripada tadi tengok tu tangan dia tak pegang apa, tiba-tiba ada pin. So bahagian yang ni kita boleh just pusingkan
Macam tu. Baik. Bahagian belakang ni kita masukkan dia kat dalam. So dia kemas. Macam tu. Bawa balik ke depan. Pin lagi satu kat dalam. Baik. 2 pin je. Nak bagi dia kemas supaya dia boleh bertahan sepanjang hari. Sepanjang hari, Okay. bukan sepanjang zaman Tak sampai 5 minit. Sepanjang hari lah, balik kena tukar tudung lah. Kena cuci pula. Dia jadi macam tu. Thank you. Itu dia. Ada lagi 2 star Ustaz. Okay. So ada lagi, satu Baik. lagi. Style ni kalau kita dah macam Kak Didi, kalau Kak kita Didi. asyik pakai tudung style bawal je, kalau kita rasa macam okey lah hari ni nak pakai style lain lah pula, asyik pakai jenis macam square punya style je, so kita boleh tukar cara pakai macam Kak Didi, saya kita pakai shawl. Kak Didi. Ya. Orang yang kira masa tu dia kata Kak Didi boleh tunjuk satu lagi je, pilih yang terbaik aja, satu lagi. Ya ke? Satu lagi. Sorry. Okey, saya buat dengan secepat yang boleh. Tak, bukan pilih satu je. Kak Didi kata nak buat 2 kan, satu je tapi Buat slow. tiga. Jangan Kita nak takut. buat Sekali lagi tiga. tadi kata nak buat 3, buat 2 je. Ni pilih yang satu lagi yang terbaik, buat slow. Sekali lagi duk cucuk. Okey. Apa saya boleh buat? 2 lagi pun tak ada masalah. Okey, so ni nampak tak? Ni macam ni. So saya ambil bahagian hujung dia. Macam tu. Dan yang ni kita tarikkan dia ke depan. Lepas tu kita pin macam kita pakai shawl biasa. Okey, macam tu. Dan pinkan. Ni baru dia tunjuk pin. Tadi dia memang tak nampak. Ustaz, kalau saya tengok perempuan pakai tudung, ni part paling risau Ustaz. Okey. Part bila dia nak pin. Yang ni Tapi dia pun confident ya. kita lipatkan sikit macam tu. Baik. So yang ni dia akan coverkan bahagian depan ni. Tarik. Bagi dia betul-betul cover bahagian depan. So bahagian belakang ni pun masih lagi labur. Bawa ke depan. And then kita pin satu dekat bahu. La ilaha Dah illallah. siap. Dia tudung yang sama macam tadi juga kan? Tapi tudung tadi style bawal. Yang ni dia style short. skill ya. Dia punya skill. Itu dia. Wow. So excellent. So power. Nampak menarik dan luar biasa Ustaz. Ya. Senang. Sebenarnya kalau kita nak bergaya ni, kita kena pandailah macam mana nak arrangekan tudung ni. Sebab selalu orang kata kalau nak bergaya ni ada limit. Sebenarnya tak ada limit. Kita sendiri kena pandai untuk apa orang kata, adjust ikut keselesaan kita. Okey, boleh banyak gaya lah Ustaz. Betul. Tempat yang sama tadi. Thank you, Kak Didi. Baik, kita nak Thank ucap you. juta terima kasih kepada Kak Didiana. Kalau nak tahu dengan lebih lanjut, kena ikut Kak Didiana untuk mungkin cara-cara yang lebih tips-tips mudah Ustaz. Betul, Tapi saya paling risau tadi kalau wanita, saya tengok isteri saya pakai tudung, saya paling risau bila depan cermin dia macam tu. Macam tu kan. Dia nak pin bawah tu saya cukup risau. Takut terkena, tercucuk Ustaz. Tapi dia confident itu yang luar biasa perempuan ataupun wanita itu sendiri. Baik. Itu kita dah tahu. Tadi kita dah sentuh daripada segenap aspek lah berkenaan dengan bagaimana. So tak ada isu lagi. Pakai lambat ke pakai cepat. Tadi Kak Didi dah sebut. Kalau jenis pakai lambat, kita pakai daripada awal. Maksudnya awalkan lagi masa kita pakai. Dan yang paling penting, cara tadi Kak Didi kongsikan lebih kurang 5 minit ataupun kurang daripada 5 minit bergantung kepada bagaimana kita nak pakai. Itu yang paling penting. Cuma tinggal lelaki je jangan pakai. Itu dah. Baik. Okey, dan sekarang ni Ustaz, waktu yang dinanti-nantikan, acara kemuncak untuk majlis pelancaran Alia Malaysia. Digabungkan bersama dengan Brunei Darussalam. Jadi kita persilakan insya-Allah semua tetamu kehormat kita Al-Fadhil Ustaz Don Daniel Don Biajid bersama dengan isteri Dr. Husna. Kemudian kita ada 3 orang insan yang sangat luar biasa juga daripada negara Brunei, negara jiran kita, Puan Nurliana binti Marsini, Encik Muhammad Wadi Al-Amin bin Haji Ibrahim dan Encik Syabul Masyhur bin Junaidi. Untuk perasmian ini kita persilakan kepada tetamu-tetamu kita insya-Allah. Falyatafaddal mashkura. Baik, dengan itu bismillahirrahmanirrahim. Saya Don Daniel Don Biajid bersama dengan rakan-rakan ingin mengumumkan kepada semua dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim, kami melancarkan Alia Malaysia khas untuk semua rakyat Malaysia dan juga umum kepada seluruh wanita di luar sana
untuk brand That's Connect. Dengan ini bismillahirrahmanirrahim dilancarkan tudung Alia Malaysia. Allah, macam mana nak brand? Dua pasal. Alhamdulillah. Baik, Alhamdulillah, itu dia Ustaz, dan kita mendoakan Alia Malaysia, Alia Brunei terus maju jaya. Amin. Yang pastinya sejajar dengan tagline mereka, a brand that connects, yang mana semoga ianya terrealisasi objektif, tercapai objektifnya dalam nak menghubungkan ataupun bukan setakat menghubungkan wanita dengan tudung tetapi juga menghubungkan suami isteri. Jadi hubungannya lebih baik asbab tudung tadi. Betul. Baik, dan kepada anda yang mungkin nak tahu dengan lebih lanjut, boleh terus layari ke portal ataupun media sosial Alia sendiri. Mungkin nak jadi personal shopper pun sangat-sangat dialukan. Anda boleh pergi ke Instagram Alia Malaysia dan juga Alia Official. Ada dua Instagram, dan anda boleh pergi ke Facebook Alia MY. Jadi ejaan Alianya seperti di belakang saya ini, ataupun yang sedang berjalan di bawah ini Alia ALEIA. Crawler Ustaz. Okey. Baik. Dan juga anda boleh, kalau nak tengok koleksi-koleksi luar biasa Alia, boleh terus tekan dekat hashtag Alia Malaysia in stock. Itu yang luar biasa. Tadi kita bagi teaser je, cuci mata kan. Nak tengok kan. So nak tahu, nak tengok satu-satu, boleh tengok dekat hashtag kita, insya-Allah. Dan yang berminat untuk jadi personal shopper juga sangat dialu-alukan. Banyaklah yang istimewa akan diberikan kepada personal shopper juga Ustaz, bila mana anda jadi personal shopper. Dan kita nampak kita dah sampai ke penghujung dalam majlis pelancaran Alia Malaysia kita pada hari ini. Kita nak ucap jutaan terima kasih kepada semua tetamu-tetamu yang sudi hadir. Kalau boleh saya sebutkan sekali lagi, kita bersama dengan founder kita daripada Brunei tadi, 3 orang daripada Brunei, Cik Wadi, Cik Liana dan juga Cik Syabul, bersama dengan co-partner Alia Malaysia Ustaz Don Daniel Don Beyajid, Dr. Husna, dan juga tetamu-tetamu yang bersama dengan kita di Zoom pada ketika ini. Kita ada Haji Nabil bersama isteri tercinta, The Helmis, kita ada Puan Nur Sheila Amin, kita ada Kak Abby Fana, kita ada Kak Nur Farah Syahira, Kak Ezlin yang tadi hai, kita dah hai dan sekarang tinggal kita nak bye-bye, dan juga Cik Mangge serta Ika Nabila. Jadi serta kepada anda semua yang sedang menonton pada ketika ini secara langsung di Facebook dan juga di Instagram, Ustaz Don, Dr. Husna dan juga Alia Malaysia. Dan sebagai penutup, tak lengkap kalau kita tak tutup kita punya majlis dengan doa. Ad-doa silahul mu'min. Doa itu senjata orang mukmin. Jadi kita persilakan Al-Fadhil Ustaz Don Daniel Don Beyajid untuk memimpin bacaan doa ini, insya-Allah. Silakan. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اشرح بالقرآن العظيم صدورنا ويسر به أمورنا وعظم به أجورنا ووسع به أرزاقنا ونور به قلوبنا وقبورنا وقبور آبائنا يا رب العالمين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل واهدنا صراطك المستقيم اللهم ارزقنا متابعة النبي صلى الله عليه وسلم أولا وآخرا وظاهرا وباطنا وقولا وفعلا وعبادة متقبل اللهم أحينا بحياة العلماء وأمتنا بموت الشهداء وأدخلنا الجنة مع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. Ya Allah, kami mohon padamu di hari yang penuh barakah, waktu duha yang penuh barakah ini, Engkau ampunkan dosa kami, kedua ibu bapa kami dan sekalian kaum muslimin muslimat, dosa yang telah lalu, yang akan datang, sengaja atau tidak sengaja, yang terang atau yang tersembunyi. Ya Allah, ampunkan dosa pasangan-pasangan kami, dosa yang telah lalu dan yang akan datang, yang sengaja atau tidak sengaja, yang terang atau yang tersembunyi. Ya Allah, kami mohon padamu, dalam majlis ini kami laksanakan kemeriahannya semata-mata untuk mengajak manusia memakai tudung dan menjaga aurat secara umum. Maka kami mohon padamu, Ya Allah, ada salah silap dalam majlis kami ini, ampunkan dosa kami. Pandanglah ia sebagai satu usaha kami untuk menghampirkan diri kami kepadamu. Berkatilah hidup Ustaz Azhar, panjangkan umur beliau, murahkan rezeki beliau dan berikan kebaikan beliau di dunia dan di akhirat. Jadikan kepada semua rakan-rakan di sebalik tabir yang membantu dari segi rakan medianya, rakan Facebooknya, rakan IG-nya, cameraman-nya, behind the scene-nya,
propnya, kawan-kawan yang menguruskannya, jemputannya, yang menjaga Alia, berikanlah mereka kehidupan bahagia di dunia dan di akhirat. Amin. Seperti mana mereka menyantuni masyarakat, santunilah mereka ya Allah dalam kehidupan mereka. Amin. Ya Allah, kepada tetamu-tamu kami yang berada di Zoom, kurniakanlah kepada mereka semua yang sudi meluangkan masa bersama dengan kami untuk menyokong usaha ini. Seperti mana mereka berbesar hati kepada kami, maka Engkau ya Allah luaskanlah rahmat-Mu untuk mereka. Seperti mana mereka ihsan kepada kami, maka Engkau ya Allah ihsanlah ke atas mereka. Seperti mana mereka bersangka baik kepada kami, maka Engkau ya Allah berilah kebaikan yang banyak kepada mereka. Dan kurniakanlah kepada mereka rezeki yang melimpah ruah, kebaikan yang berpanjangan di dunia dan di akhirat. Kepada semua penonton yang menyokong kami, yang berada bersama kami, ya Allah, kami mohon jadikan zuriat mereka dan kami zuriat yang soleh dan solehah, yang menegakkan kalimah la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Dengan semua ini ya Allah, kami mohon Engkau perkenankan doa kami berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bulan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagindalah kekasih hati kami, jiwa raga kami, sanubari kami, jantung hati kami, intan payung kami. Maka jadilah saksi ya Allah bahawa kami mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jadilah asbab untuk kami memperolehi syafaat baginda untuk membolehkan kami masuk ke dalam syurga-Mu. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiun alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Ya amanal khaifin aminna mimma nakhaf. Ya amanal khaifin sallimna mimma nakhaf. Ya amanal khaifin najjinna mimma nakhaf. Da'wahum biha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum biha salam wa akhiru da'wana wa da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih juga kepada siar.my kerana menyediakan tempat untuk kita. Jumpa lagi semua insya-Allah. Azhar. Ya, insyaAllah kita nak ucap jutaan terima kasih. Jazakumullah khairan jazak sekali lagi kepada Al-Fadhil Ustaz Don Daniel Don Biajid dan juga buah hati tercinta iaitu Dr. Husna. Dan juga sebagai akhir kata kita nak ucap jutaan terima kasih sekali lagi. Kita bersiaran secara langsung daripada studio Siar Saat Ini Ada Rasa, yang mana Siar adalah platform stream milik anak tempatan yang mempunyai beratus filem tempatan dari tahun 1970-an. Jadi nak langgan kena layari www.siar.my. Dan sebagai akhir kata, saya mohon ampun pada Allah, mohon maaf pada semua kalau ada terkasar bahasa, tersilap bicara terlebih dalam bermesra. InsyaAllah sampai berjumpa lagi di lain masa dan di lain ketika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguh majlis dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum.